Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, seluruh kepimpinan masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang mendatangkan ketenangan, 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. As-sa'adah, as-sa'adah ni ketenangan boleh, kebahagiaan boleh, bantuan boleh, kesenangan boleh. Kita gunakan perkataan sa'adah. Pertolongan boleh, ataupun sesuatu yang nak membawa kepada kebahagiaan, maka digunakan perkataan as-sa'adah. Maka kalau kita nak bahagia, nak senang, nak urusan dunia dipermudahkan, di dunia ini cari 4 benda ni. Ni adik 4 orang depan ni, cari 4 perkara ni. Boleh? Saiful? Boleh ya? Ini yang baju hijau nama apa? Nama apa? Zafran. Okey, duduk elok ya. Baik. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah. Apabila diberikan kita ini isteri yang solehah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang keempatnya wal jarus salih, jiran yang baik. Dan yang keempatnya ialah wal markabul hani, apabila mempunyai kenderaan yang selesa. Jadi insya-Allah ceramah kita pada malam ini akan membicarakan tentang 4 perkara ini. Sebab seperti mana kata tuan pengurusi tadi, masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga sekarang ialah masalah kebahagiaan, ketidaktenangan. Jadi trauma. Ada orang yang benci sampai sekarang tak mau kahwin. Mak dia kena pukul, dia benci pada lelaki sampai sekarang tak mau kahwin. Saya pernah jumpa dengan satu perempuan, dia kata saya tak mau kahwin. Apa pendapat ustaz? Saya kata tu pulang pun salah saya pula, tak ada kaitan dengan saya pun. Saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Saya kata silakan. Silakan, saya kata. Bagus. Nak jadi Rabi'atul Adawiyah, silakan. Tetapi saya cakap, antara bujang dengan kahwin, lagi baik kahwin. Lagi baik kahwin. Tuan-tuan yang saya hormati, kita melihat hari ini banyak perkara yang kita fikirkan, kadang-kadang kita lupa tentang anak kita. Terlalu sibuk kita ni sampai lupa yang kita ni ada anak. Sedar-sedar anak tu dah mati, tertinggal dalam kereta. Jadi abang-abang, akak-akak lah, tulis dekat kertas A4, pergi laminate, letak dekat steering kereta, letak lekat tulisan dekat situ, anak ada di belakang. Sebelum matikan enjin, oh anak ada kat belakang. Sebab banyak benda yang kita kejar sekarang ni. Mengejar kerja, mengejar parking, mengejar masa, terlupa anak dalam bakul di belakang. 8 jam tuan-tuan. Berapa banyak kes yang berlaku hari ni. Ketidaktenangan, dia rogol anak dia, bukan seorang, 2, 3. 3 anak dia dirogol. Tak apa masalah dia. Hari ini orang mencari cinta.
Bila mencari cinta, bercerai dengan suami, bela anak. Bila bercinta dengan orang baru, yang baru ni mendera anak kandung dia pun dia redha. Malah dia pula bekerjasama dengan pakwa dia yang baru, mendera anak kandung dia sendiri. Ini masalah rumah tangga kita yang kalau kita cerita tuan-tuan, satu hari satu malam tak selesai-selesai. Kenapa yang jadi macam tu? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan kami, maka kami jadikan kehidupan dia sempit. Yang jadi macam tu senang je jawapan dia. Sebab tak nak ambil peraturan, tak nak ikut kaedah, tak nak ikut cara di dalam memilih pasangan, di dalam memilih jiran, di dalam memilih pekerjaan, memilih kenderaan. Senang jawapan dia. Kak Leha kena pukul, ya suami pukul. Macam mana boleh kahwin dengan dia? Cinta. Cinta atas dasar apa? Agama, wang, kasih sayang, apa benda? Berapa ramai yang pilih kerana agama? Berapa ramai yang pilih cinta hanya semata-mata cinta? Sekarang rasalah apa yang kau dapat. Nabi dah pesan, pilihan yang terbaik kerana agama. Pilihan yang terbaik kahwinlah kerana agama. Berkali-kali Nabi cakap. Siapa yang peduli cakap Nabi? Yang dia peduli ialah bulu dada. Yang dia peduli mata biru. Yang dia peduli ialah kereta. Yang dia peduli suka pencin. Yang dia peduli matching ke tak matching. Yang dia peduli handsome ke tak handsome, cantik ke tak cantik. Yang Nabi cakap ambil yang agama yang paling bagus. Mak mertua, pak mertua tak tanya pun, tak temu duga pun, tak berkenalan pun dengan bakal menantu. Belajar di mana? Quran habis tak? Pandai tak baca Quran? Boleh tak semayang? Tanya agama, tak ambil tanya. Kerja apa sekarang? Oil and gas. Hebat tu, alhamdulillah. Biasa je pakcik, bagus. Kadang-kadang tak tanya langsung, terpulanglah ustaz. Dah anak perempuan saya suka, saya terima je lah. Kalau kita bantah kamu susah juga kan. Orang zaman sekarang bukan zaman kita ustaz. Silakan pakcik. 2 tahun kahwin, apa jadi? 6 bulan kahwin, apa jadi? Allah sebut dalam Quran, kalau kamu berpaling daripada peringatan aku, kamu akan jadi sempit dalam kehidupan. Hari ini kita sempit tuan-tuan, sempit sungguh. Gaji tak bertambah, hutang bertambah. Sekarang keadaan ekonomi dia kata susah lah ustaz. Berniaga pun teruk lah ustaz. Saya pula hutang banyak lah ustaz. Baru ni saya jumpa dengan satu hamba Allah, kereta welfare dia kena tarik. Duk menung kat kedai kopi. 5 bulan tak bayar dia. Lepas tu kena tarik lah. Taklah. Bisnes pun tak ada, apa pun tak ada. Bang, Nabi cakap dalam hadis ni, wal markabul hani, kenderaan yang selesa. Memang welfare tu selesa. Duit abang selesa nak membayarnya. Memang kereta tu selesa. Gaji abang berapa ringgit, bisnes abang berapa ringgit. Nak beli kereta yang menselesakan untuk membayarnya. Bukan orang lain boleh pakai, orang lain tu pakai, orang tu pakai, aku pun kena pakai. Tak, nanti awak tak selesa. Saya minggu lepas, saya ada ceramah 3 hari di Langkawi. Waktu tu kecoh di media. Dia kata Langkawi pulau berpenunggu. Orang tak datang. Kereta sewa akan dilelong. Hotel ditutup, orang tak ada, orang pergi haknyai. Saya kata biar betul, aku sekarang ada di Langkawi. Ramai je orang beratur nak naik kereta kabel. Masa bila hantu? Takkan hantu beratur orang ramai ni?
Saya duduk di pantai Cenang, ramai je orang. Ya Allah, zombie banyaknya mandi di pantai Cenang. Media cerita lain, realiti lain. Memanglah hotel tutup. Di Mekah pun tutup hotel. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak di Mekah tutup hotel? Adakah hotel di Mekah tu? Mekah berpenunggu. Hotel banyak ditutup. Biar betul kau. Jangan cakap macam itu. Bila hotel terlalu banyak, orang buka hotel kau nak buka, orang buka hostel kau pun nak buka, orang buka motel pun kau nak buka. Bisnes itu ialah bisnes orang. Kalau orang tak datang, lingkup bisnes kau. Akhirnya tutuplah sebab terlalu banyak. Belah kanan hotel, belah kiri hotel, belah kanan hotel, belah kiri hotel. Asal tengok hotel, asal tengok aja hotel. Orangnya tak ada. Bila nak majunya. Permintaan kurang, penyediaan terlalu banyak. Memang tutup lah, orang tak ada. Saya cakap pada pegawai-pegawai di situ. Saya kata, bang, cik, kalau nak beli pinggan mangkuk, sekarang beli pinggan online. Kalau nak beli coklat, Maidin ada jual coklat. Coklat Daim, coklat Diam, semua ada. Nak kata kabel, genting ada. Persaingan, biasalah. Sebab tu kita kena buat sesuatu yang segar untuk Langkawi. Salah satu segarnya Langkawi ialah media memberikan galakan seronoknya ke Langkawi. Ini duk cerita, seronoknya ke Hak Nyai. Murah, hotel murah, memang beratur lah ke Hak Nyai. Media macam itu. Begitulah tuan-tuan dengan rumah tangga. Kita duk cerita rumah tangga buruk. Tiap-tiap hari cuba tuan-tuan tengok. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, apa yang baik tentang nikah dua? Tolong beritahu kat saya. Daripada zaman dulu, zaman Piramli tu sampai zaman sekarang, asal kahwin lebih seorang mesti tak bahagia. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, lari pintu sana, keluar pintu situ, masuk pintu sini, keluar pintu depan. Ya Allah, lalah terjun sungai. Kupikirkan 2 Jamil. Rupanya 3 Jamil, kata dia. Apa lagi? Marilah kita bergaduh. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan tengok ada cerita tu. Sampailah sekarang asal menikah 2 aja jahat. Akhirnya siapa yang jadi isteri nombor 2 dipanggil apa? Penyondol. Penyondol. Yang sondol tu babi. Saya cakap kahwin 2 tu halal. Kenapa panggil penyondol? Sebab dalam media sebut kahwin 2 jahat, kahwin 2 jahat. Saya akan menuntut hak saya. Saya tak rela bermadu. Saya sanggup bercerai. Ambillah suami saya tu. Tiap-tiap hari buat live dalam Facebook. Akhirnya apa? Kami sokong, kami support, kami dengan awak. Go, 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 go. Sekarang? Allah, kesiannya tuan-tuan. Padahal berapa ramai yang kahwin 2 bahagia. Tapi tak dipamerkan. Yang dipamerkan ialah kahwin 2 tu jahat. Kahwin 2 tu jahat. Akhirnya dah set dalam minda kita jahat. Sampai yang pakai tudung labuh pun tak boleh terima kahwin 2. Allah kata udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam dalam keseluruhan dia. Cuba tengok akak-akak di belakang. Dia terima tak sembahyang? Terima. Panas tak pakai telekung? Panas. Panas tak pakai tudung? Panas. 24 jam pakai tudung, ustaz. Saya ni kerja, ustaz. Allah. Tapi dah perintah Allah, Allah kata kena pakai, pakailah. Terima. Akak mengandung? Ya. Akak puasa? Puasa, ustaz. Mengandung, puasa. Boleh buka akak kalau mengandung, kalau tak sihat. Tak apa, ustaz. Kerana Allah, saya terima, ustaz. Oh, semua terima. Satu je yang orang perempuan tak terima. Bab nikah 2. Yang lain semua hangguk. Ya, kahwin 2. No. Penyondol. Padahal Allah membenarkan. Serupa ni abang depan saya ni, cuba ajak nikah 2. Semua nak.
Setuju semua. Tapi bila kita kata rokok tu haram, masa muka. Yang lain semua terima. Terima semua. Hudud terima. Terima. Palestin terkedup terima. Main rokok. Hai, tak boleh oh. Apa tak boleh pula? Hai. Cerita ni. Kita boykot McD. Oh, semangat. Main rokok tak boykot. Boykot semua sekali pun cantik. Tuan-tuan, ini sikap kita dalam kehidupan kita. Ada benda yang kena pada selera kita, kita ambil. Ada benda yang tak kena pada selera kita, balun. Islam bukan macam tu. Baik. Jadi yang pertama, Nabi sebut kepada kita perkara yang membawa kepada kebahagiaan. Yang pertama, isteri yang solehah. Sebab itu Nabi SAW sebut manusia ni macam-macam sebab dia kahwin. Ada yang kahwin kata Nabi tunkahul mar'ah li arba'. Orang ni berkahwin dengan orang perempuan sebab 4. Manusia ni dinikahi wanita tu 4 sebab Nabi tak kata 5. Bukan maknanya abang-abang kena cari 4-4 tu, bukan. Bukan. Manusia ni menikah 4 faktor. Abang Bidin, kenapa Abang Bidin menikah dengan isteri Abang Bidin? Abang Bidin 30, isteri Abang Bidin 68. Jauh tu Abang Bidin. Saya pendapatan kurang, Ustaz. Jadi bila saya baik dengan makcik Nak tu, memanglah dia 68. Tapi dia ada pencen. Oh. Pencen suami dia, pencen dia kan. Jadi dia pun adalah kedai makan semua ada. Jadi saya running je lah. Oh. Tua pun tak apalah, tak ada masalah sangat. Sebab itu ada orang kahwin kerana 5 liha, kerana hartanya. Gaya, kenapa kau kahwin dengan Pak Haji? Pak Haji kan pencen dah 70, engkau baru 30 gaya. Kalau yang muda pun nak beli kereta hutang, nak pergi Langkawi pun tunggu setahun cukup duit baru boleh pergi. Jangan kata nak pergi Langkawi, nak pergi Production pun tak boleh kalau duit, kalau bujang. Tapi Pak Haji ni dah banyak duit. Nak ke Langkawi anytime, nak umrah anytime. Dia dah ada duit. Tua tu betul lah, tak apalah. 5 liha. Nampak? Yang kedua, manusia kahwin ni kerana apa? Lihasabiha, kerana keturunan. Kenapa engkau kahwin dengan dia? Sebab saya Syarifah, so dia Said, okey lah, cantik lah, Syarifah and Said. Oh. Hari tu ada datang minang saya, tapi dia bukan Said, jadi bapak saya tolak. Sebab tak nak jadi Mio, tak nak jadi Megat, tak nak jadi Puteri. Kalau Said, kahwin bukan Said, nanti tukar nama Puteri lah, Megat lah apa. Kita tak nak tukar susu jalur tu. Oh. Sebab tu kita kahwin dengan dia. Dia Said, kita Syarifah, okey lah. Tapi sayang juga yang pertama tu minang tu bagus orang dia, tapi tak ada Said. Itu yang bapak tolak. Oh. Kenapa tak pergi ke Pusudaya Sumpah aja, tambah Said kat depan? Ada yang jenis macam itu. Kerana apa awak kahwin dengan dia? Sebab keturunan. Saya suka dengan keturunan dia. Saya suka dengan dia. Sebab tu ada orang yang kahwin dengan Mak Saleh. Sebab dia suka dengan Mak Saleh. Dia tak main lah lokal. Senawang apa barang kata dia. Apa barang dia kata orang Senawang? Astagfirullahalazim. Saya foreigner je Ustaz. Menantu saya yang sulung Cameroon. Afrika. Ya. Sebab kita nak dapat benih yang okey lah kan. Bila main bola pun badan tegak. Kata dia tak payah import dah. Oh, dia nampak bola tu tuan-tuan. Bila Melayu kahwin dengan anak-anak badan besar, barulah kita boleh jadi juara dunia Ustaz. Menantu saya yang nombor 2 Albania. Albania tak main lah wanita Senawang kata dia. Saya ambil Albania Ustaz, Kazakhstan kata dia. Ada yang jenis macam tu tuan-tuan. Menantu dia semua foreigner. Saya jumpa. Iran ada, Turki ada. Meriah kau ni. Memang pun kau sudah cari luar Ustaz. Payah cara kahwin, payah kata dia. Akak lah kau Yang ketiga, ada yang berkahwin kerana wajah maliha.
Kerana segak, cantik, handsome. Oi, supermodel punya ni. Ya Allah. Mana kau jumpa isteri kau, Leman? Cantik gila, Leman. Meminang tu kerana cantik. Tingkatan 2 dah dipinang dah. Budak tu baru tingkatan 2. Dah cop dah. Siapa cop? Cikgu sekolah tu. Dia dah cop anak murid dia. Habis tingkat 5 kita kahwin, kita dia. Memang fail SPM budak tu. Buat apa lagi nak study? Dia nak nikah lepas habis SPM. Pasal apa? Cantik. Ada orang yang menjadi igawan. Cuba tengok orang perempuan tu, ya Allah, bergetar tulang rusuk. Dia tengoknya orang Korea. Penyanyi Korea. Saya 2 kali saya kenal. Saya balik umrah sekali, saya balik mana sekali hari tu. Orang punya ramai sambut saya ke airport. Saya kata, masa bila kita bagi tahu aku nak balik ni? Rupanya dia bukan sambut saya, sambut penyanyi K-pop. Cilaku betul tuan-tuan. Perasan sekejap saya tuan-tuan. Kebetulan yang di belakang tu. Tu tengok saya, bapa. Segak orang Korea, kulit bersih, putih, handsome, menjerit-jerit anak dara kita. Kim Mong-suk semuanya ada tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau dia sambut Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, tobatlah hum, tak ada tuan-tuan. Ada yang memilih kerana agama yang nombor 4, diniha. Ada yang menikah kerana apa? Walidiniha, kerana agamanya. Daripada 4 sebab ini, yang mana yang paling bagus? Last sekali, yang memilih kerana agama. Kerana apa agama yang paling bagus, Ustaz? Kalau dia sayang awak, kalau dia cinta pada awak, kalau dia kahwin dengan awak, dia jaga awak betul-betul. Itu orang agama. Orang agama ni dia takkan pukul. Dia takkan sepak, dia takkan terajang, dia takkan mendera. Sebab apa? Dia faham agama. Sebab Nabi sebut, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Sebab tu dia tak tengok baik di kalangan kita ni pakai jubah kan. Nabi tak sebut yang paling baik di kalangan kamu yang pakai jubah, tak. Yang paling baik di kalangan kamu yang pakai baju batik warna merah songkok hitam, tak, tuan. Tak ada langsung dalam hadis, tuan. Nabi sebut yang paling baik di kalangan kamu ialah yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang paling baik daripada kalangan kamu anfa'uhum linnas, yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isteri dia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca hadis, siapa yang paling baik? Nabi sebut yang pertama yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar balik Al-Quran. Terbaik. Di masjid kita ada kelas Quran, kelas tajwid. Abang-abang masuk, akak-akak masuk. Alhamdulillah, akak-akak terbaik. Lepas habis belajar, akak-akak mengajar pula. Nabi sebut akak orang terbaik. Kita belajar Quran, kau ni tak habis ke belajar fiqh? Aku dengar kau belajar Quran tak habis daripada kau anak 1 sampai kau cucu 1. Tak habisnya pun. Aku nak belajar sifat huruf. Baru ni saya semayang satu masjid, tu imam tu baca khutbah. Bila sampai ayat ta ya, dia bunyi t. Saya tengok muka tu imam ni. Ta, kalau dia hidup, dia tak bunyi siratal ladzina an'amta alaihim. Dia bunyi, bukan bunyi an'amt. Mana mau tuan, oi, an'amta. Dia bukan t. Ta tu dia bunyi kalau dia mati. Wa ma malakat. Bila dia mati, wa ma malakat aimanukum. Baru dia bunyi. Kalau dia hidup, ta. Adik, kalau kita nak babai kat orang, kita sebut apa? Tata. Ada tak tuan-tuan sebut? Tata. Ni apa? Lidah pendek ke apa? Belajar. Kita kata Arab. Arab tak macam tu, tuan. Tah mana Arab kau belajar?
Ana, ente. Mana ada ente, tuan-tuan? Ente itu P. Ramli. Anta. Anti. Anta, antum, antuma, antum, antuna semua. Ada anta. Kena betul kan balik. Saya bila saya rasa runsin dah. Rasa runsin. Wa ma malakat ada bunyi. Tapi kalau dia hidup, tak. An'amta alaihim. Belajar bagi betul makhraj. Ain. Dia bukan teran. Siratal ladzina an'amta. Sembelik ke apa? Dia bukannya bukan. Siratal ladzina an'am. Oh ya Allah. Dia lembut aja. Kalau amzah baris atas ayam. Atas sikit tengah-tengah dia. Duduk turun sikit tengah-tengah dia. Atas tengah-tengah. Kita semua dah sembahyang maghrib tadi kan? Apa jawapan dia? Itulah dia. Kita sembahyang maghrib tadi kan? Itulah dia. Makhraj dia. Mana ada orang jawab, tadi kita sembahyang maghrib kan? Astagfirullahalazim. Kalau kita belajar tajwid seronok tuan-tuan. Bukannya baca siratal ladzina an'amta alaihim. Sedih. Lembut saja. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, kata Rasulullah. Cuba tu sebut. Alaihim. Alaihim. Dah, simple. Senang je baca Quran. Kadang-kadang bagi tahu orang takut. Jadi sebutan tu elok. Bila kita sebut dengan baik, bacaan jadi baik. Nombor 2, manusia yang terbaik siapa dia? Yang memberi manfaat kepada orang lain. Tu. Bumbung bocor. Tak ada besen bawah. Tok siap jenuh lari buat besen. Tu lari tak ada. Tengah-tengah tarawih sembahyang maghrib ke apa agak, hujan turun, bocor bumbung, nitik Datuk Imam. Nitik hujan tu atas kepala Tok Imam minum air pula. Elok enggak? Maka kita pun ambil duit 1,000 bagi dekat jawatankuasa masjid. Ni saya kok nak repair aircon ni. Manfaat pada manusia. Kita jadi orang terbaik. Alhamdulillah Hajah bagi kipas helikopter. Seronok kami Hajah. Lapang kami semayang. Dapat kipas helikopter Suria 20-30 ribu. Alhamdulillah. Berapa ramai yang dapat manfaat. Ini baru nombor 2 ni. Belum pun nombor 5. Pasang nombor 5 yang pakai jubah terangkat ke atas jubah dia. Kawan tak pakai spender pula. Naik ke atas. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk 2 program. 2 benda. Pertama, untuk repair bumbung kita. Dan yang kedua, untuk nak repair ada aircon switch dia macam nak terbakar wayar ke apa kan. Jadi saya ni orang Ipoh. Saya bukan orang Senawang. Saya orang Ipoh. Tah bila nak datang Senawang, wallahu alam. Jadi saya bagi 1,000 hak saya punya. Kalau saya hak bukan orang Senawang pun 1,000, takkan tuan-tuan orang Senawang bagi 100. Koman-koman 10,000 tuan-tuan. Jadi saya lancarkan dan saya dahulukan sumbangan saya sebanyak RM1,000 untuk masjid tuan-tuan. Yang lain-lain tu tuan-tuan sendirilah buat. Supaya kita menjadi yang Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Quran khairun nas anfa'uhum linnas. Yang memberi manfaat kepada orang lain.
hidup kita biar menjadi manfaat kepada orang lain. Cuba kita tengok dalam masjid kita, apa benda yang kita sumbangkan. Nak tengok pada kapet tak ada. Nak tengok pada kipas tak ada wakaf. Tengok pada air masjid, tak ada kita bayar. Tengok pada bil elektrik, tak ada kita. Apa benda pun kita tak ada sumbangan pada manusia. Bila kita nak jadi yang terbaik? Jom tuan-tuan, simpan dalam satu perasaan sanubari kita. Aku nak buat yang terbaik. Ada sumbangan aku. Yang budak-budak di Palestin, anak-anak di Palestin, mak mati, bapak mati. Saya tak boleh tengok tuan-tuan, Allah, video-video yang dia ambil budak-budak kena bom, yang duduk di hospital, yang menangis, yang tangan tak ada, yang mata buta. Saya terbayang cucu saya macam tu. Budak 2 tahun, budak 3 tahun, tahu apa? Tiba-tiba runtuh rumah, mati mak bapak. Apa yang kita boleh sumbang? Allahu Akbar. Dua minggu lepas, saya cakap dalam satu ceramah saya kata, nak boikot senang. Kita kalau setakat mana yang kita boleh boikot sesuatu yang menyokong Yahudi, Zionis, boikotlah. Supaya ada sumbangan kita. Aku tak setuju hampa tolong mereka, aku boikot hampa. Tak apa. Tapi dalam bentuk itu, walaupun kecil, ada orang tanya saya, Ustaz, apa boleh buat Ustaz? Setakat boikot-boikot tu apa boleh buat? Tak ada buat apa pun tak apalah, tapi ada sumbangan kita buat. Macam Nabi Ibrahim yang terbakar. Burung terbang, ambil air dengan muncung paruh dia, terbang atas api, dia ludah air tu atas api. Memang tak terpadam api itu, tapi dia buat juga sebagai satu bukti, sebagai satu saksi. Aku tolong Nabi Ibrahim. Banyak manalah burung tu boleh cedok air, tuan-tuan. Bukan dia bomba pun, dia cedok dengan mulut dia buang. Tapi dia buat kerja. Saya kata, bayangkanlah kalau seluruh negara-negara Islam menghentikan ekspor minyak, selesai masalah. Jangan jual pada Amerika, jangan jual pada Israel, selesai. Kita, setakat kita ni, tahun ni je kita boleh buat. Bagi sumbangan, bagi derma, sembahyang hajat, qunut nazilah. Tapi dalam bentuk antara bangsa tu, umat Islam, negara Islam adalah pengeluar minyak dan gas. Kalau dikumpulkan paling besar dalam dunia, nombor 1 memanglah Amerika. Tapi Amerika kalau nak dikumpulkan dengan pengeluaran negara-negara Islam, Amerika kecil. Hang stop minyak pada Amerika, hang stop minyak pada England, hang stop minyak pada Eropah, hang stop minyak pada negara yang menyokong Israel. Lingkup, tuan-tuan. Tapi sayang, kita takkan boikot dan kita takkan buat sekatan minyak. Habis. Inilah nasib kita umat Islam. Nak kata apa? Sebab tu saya sebut, dalam dunia ni, negara yang tidak dijajah oleh Yahudi, Gaza, hak lain semua dijajah. Dijajah dalam bentuk ekonomi, dijajah dalam bentuk pemikiran, sistem dan sebagainya. Hak lain, tuan-tuan jangan perasan kita tak dijajah pula. Dijajah kita ni. Sistem kita, ekonomi kita, perbankan kita, riba kita, ambil pada sistem mana? Tuan-tuan yang saya muliakan, yang ketiga, siapakah yang terbaik? Kata Rasulullah, yang terbaik ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Tadi saya cakap, jom kita belajar Quran. Jom kita buat sesuatu yang manfaat. Kita tengok masjid kita ni bocor. Tak apa tu Haji, saya bagi sumbangan. Jadilah. Kadang-kadang kita duk nampak hak di luar, hak di tempatan kita tak tolong, tak kena juga. Kita duk nampak di Kemboja, kita duk nampak di Syria, di Palestin. Ni hak di Malaysia ni tak tolong lah. Saya mula-mula, saya buka sekolah pondok saya tahun 2005. 2006 beroperasi.
bendahari saya baru meninggal 2 minggu lepas. 80 lebih dah umur ya, dekat 80. Dia hantar surat, saya tengok dia buat kerja bendahari buat. Tuan Haji buat apa? Saya nak hantar surat minta sumbangan derma untuk sekolah kita Ustaz. Saya dah biasa buat kerja-kerja ni. Buatlah. Beratus-ratus surat. Sebulan lepas tu dapat balik, return balik. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 1000. Tetapi majoriti bagi tahu duka cita dimaklumkan, kami tidak ada peruntukan, kami tidak duka cita dimaklum, duka cita dimaklum, duka cita dimaklum, duka cita, banyak je duka cita. Saya pun cakap pada Tuan Haji, meninggal dah, nama dia Cikgu Mak Anjang. Cikgu, saya silap buat sekolah kat Malaysia. Orang tak tolong. Sepatutnya saya buka sekolah di Kemboja. Baru orang Malaysia tolong. Orang Malaysia ni kalau nak korban di Kemboja, di India, di Arab. Dia tak korban Masjid Senawang. Nak buka sekolah di Kemboja. Nak beli air, cari air di Kemboja, sponsor. Yang sekolah kita, yang masjid kita kena potong, tak bayar air. Silap saya buat sekolah di Malaysia. Patut buat di Kemboja baru betul. Menang berdahari. Kenapa yang kita nampak yang seberang jauh? Kenapa yang tak dekat? Berapa banyak yang perlukan bantuan? Memang kita nampak masjid kita cantik. Cantik sebab nak bagi selesa, seronok. Tapi maintenance dia ada. Kalau kita tak kerja sama dengan jawatan kuasa masjid, macam mana masjid ni nak hidup? Dulu kita komplain masjid panas. Kemudian bila buh aircon, dia tak tahu bil bulan tu nak naik pula. Bila masjid kita nak pasang aircon, masjid lain semua dah pasang. Panas, sebab tu jemaah tak datang. Saya pun tak datang, panas. Kita pun cari duit pasang aircon. Mat, masjid dah ada aircon, datanglah. Aku dah datang semalam, sejuk tak tahan. Sejuk. Panas tak datang, sejuk tak datang. Kamu nampak ini mikrofon? Hei, jenis kaki komplain ni tuan-tuan. Oi. Tapi kalau kita nak kira orang komplain ni tak jadi tuan-tuan. Tugas jawatan kuasa, tugas jemaah, buat je program. Buat saja. Masalah mesti datang. Komplain mesti ada. Takkan masjid baru bumbung bocor apa. Mesti ada punya. Dengan komplain tu tak jadi elok bumbung kita tuan-tuan. Rosak tetap rosak. Sebab tu tadi saya mesyuarat dengan KRU. KRU jangan lafazkannya. Berjam pagi tadi saya mesyuarat. Malam semalam saya ceramah di Gemas. Di Dewan Besar Gemas. Jam tuan-tuan, gila punya jam dari Ipoh. 7 jam baru sampai Gemas. Apa tuan-tuan. Udah macam sampai ke Mekah rasanya naik. 7 jam duduk menung dalam kereta ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Rabbi Yasir wa la tu'asir. Alhamdulillah selamat juga sampai. Pagi tadi patah balik ke KL, mesyuarat dengan dia. Ni orang seni tuan-tuan, orang pemikiran dia. Saya nak tunjuk pada masyarakat luar ustaz, Islam ni adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang mementingkan kasih sayang. Islam adalah agama yang menjadi contoh. Baik. Dia nak hijrah ke apa? Tak lama lagi hijrah pula dia ni. Jadi Ustaz Nurman pula lepas ni. Semangat ni. Jadi saya nak ajak Ustaz bersama dengan saya Ustaz, kita buat program, kita nak bagi baik industri seni kita, nak bagi baik industri hiburan kita, kita bawa unsur-unsur yang baik Ustaz. Ustaz boleh tolong saya Ustaz? Boleh, apa masalah? Apa masalah? Dan dia kata dia akan panggil media-media luar, dia akan panggil kawan-kawan dia daripada antarabangsa, nak tunjuk bahawa Islam agama cantik. Islam agama kasih sayang. Setakat mana yang Ustaz? Saya ni Ustaz duduk fikir siang malam Ustaz, apa sumbangan aku untuk Islam? Saya pula dengar dia luahan hati dia tuan. Dia nak buat balik.
Dia kata, Ustaz, lirik-lirik lagu yang saya buat tu, saya akan tukarkan lirik pada Islamik, Ustaz, supaya orang dengar dapat pahala, Ustaz. Saya pun dapat pahala, Ustaz. Wah, bagus Bayangkan lepas ni, tuan-tuan, lagu KRU. Jangan kau lafazkannya. Lepas ni, tuan-tuan, tukar lirik. Yang paling seronok, nanti bila dah siap lirik baru, saya minta ustaz lah yang menyanyikan lagu. Astaghfirullahalazim, kan? Menang saya. Lepas ni tuan-tuan tak pakai kepiah dah. Gini rek, yo. Sekurang-kurangnya ada juga tuan-tuan usaha dia berpuluh-puluh tahun dalam industri muzik. Ada dah dia nak pergi kepada Islam. Dia nak pergi dah ke arah itu. Kalau kita tak tolong, kalau kita tak sambut tuan-tuan, ini kita kena baik. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, kena baik dengan semua orang. Jangan kita melabelkan orang. Itu fasik, tu munafik, tu bid'ah, tu sesat, tu kafir. Oh, mampu Kita tak tahu kesudahan, kita tak tahu pengakhiran kita dan orang tu. Mana boleh kita kata kita lebih baik pada orang itu? Kalau kamu kahwin dengan orang yang beragama, dia jaga kamu elok-elok. Dan andai kata kasih sayang sudah hilang, dia takkan pukul kamu. Dan dia akan lepaskan dengan cara baik-baik. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Itulah sifat orang beragama. Apa dia sifat orang beragama dalam perkahwinan? Kalau dia sayang, dia pegang elok-elok. Tanggungjawab dia pegang elok-elok. Dia laksanakan tanggungjawab elok-elok. Itu orang agama. Dia tak bagi isteri dia susah. Duduk dalam kereta, biar abang yang pergi beli. Kunci kereta, nanti orang mau lari. Duduk. Dia masuk dalam pasar malam, suami yang membeli. Isteri rasa selamat. Isteri bila tengok suami dia pergi beli itu, ya Allah, pilihan yang tepat. Dia melindungi. Kemudian setengah jam patah balik. Abang tak beli apa, abang? Tak ada apa abang nak beli, tak tahu nak beli apa. Tak tepat juga pilihan aku ni. Bodoh punya lelaki, kata dia. Ini tidak. Abang tunggu kereta, kau pergi beli. Parking tak ada ni. Isterilah yang bersabung nyawa tu. Isteri itulah yang bersabung nyawa, angkat barang, beli barang, berselisih dengan orang, bertindih dengan orang. Kalau awak suami awak tak bagi, biar abang buat. Ini yang kata orang agama. Dia jaga sungguh isteri dia. Dia takkan buat sesuatu yang menyusahkan isteri dia, menghina dia, mencela dia. Dia takkan maki isteri dia depan orang ramai. Lihat. Air ni, air. Kejap bang. Sampai je air. Takkan air saja, biskut ke apa tak ada ke bodoh. Depan tetamu tu. Bodoh panggil dia. Dah kau minta air tu sekali dengan roti lah. Ya Allah. Payah bini macam ni. Jangan cakap macam itu. Sebut perkataan. Dia letak je air. Biskut ada tak? Biskut ada bang, kejap. Dah. Jangan cakap biskut mana, bodoh. Bodoh. Dia ambil talam, dia ketuk pada kita. Siapa bodoh sekarang? Orang yang baik tuan-tuan, dia takkan hina isteri dia. Dia takkan jatuhkan maruah isteri dia. Depan anak-anak ke, depan mak kandung ke, depan jiran ke. Dia jaga elok-elok. Sampai ke dia balik malam-malam pun dia takkan ketuk pintu bilik isteri dia. Melainkan dia ada kunci dia sendiri. Dia tak nak isteri dia tidur dan terjaga. Besok vertigo. Dah lah balik pancing pukul 2 pagi sampai. Lihat. Isteri takut sebab ada kes ketuk pintu di Batu Pahat. Kan sekarang tengah kecoh sekarang ni, ketuk pintu. Ya Allah, dah rumah datang rumah aku pula dah. Diam isteri tuan-tuan. Padahal suami dia balik. Cuba abang-abang biasakan kunci. Rasulullah macam tu tau. Dia takkan kejutkan isteri dia.
Sampai satu hari tak buka pintu, Nabi tidur. Nabi hamparkan serban dia, kain dia depan pintu tu. Duduk, tunggu depan pintu. Nama kata nak pecah pintu, tak. Kita tak buka pintu, ketuk tingkap. Pergi tingkap bilik. Ha. Oi, tidur mati ya, oi. Yang bangun jiran. Kenapa Leman? Jiran yang bangun. Jadi abang, hormat. Sampai tahap macam itu. Rasulullah, dia panggil isteri dia, Uwaish. Dia panggil isteri dia, Aish. Dia panggil isteri dia, Humairah. Humairah tu, putih kemerah-merahan pipinya, Humairah. Betul tak? Betul. Maka dia panggil Humairah. Panggillah satu benda yang betul pada isteri, yang mana panggilan betul itu menggembirakan isteri. Ustaz, saya panggil isteri saya Bambam. Betul Ustaz, dia tembam. Saya panggil dia Bambam. Memang betul, tapi tak menggembirakan isteri awak. Bambam. Tak kena tu. Buatnya dia panggil Haswat. Hajarul Aswad. Astaghfirullahalazim. Mentang-mentang dah isteri dia hitam. Tak kena. Panggillah yang betul, yang menggembirakan isteri. Bukan panggilan yang betul yang isteri rasa malu. Hai gumuk. Alah adik gumuk. Pantang isteri kita panggil gemuk. Pantang abang-abang oi. Besok hari jadi isteri. Janganlah beli hadiah dekat dia penimbang berat badan. Jangan tak. Dia rempuk orang tahu, beli benda lain. Benda yang melibatkan timbang, gemuk, itu sensitif. Orang yang baik agamanya, kalau dah kata krisis dalam rumah tangga. Ingat orang agama tak ada krisis kah? Ingat orang masjid tak ada krisis kah? Ingat tu imam tak ada krisis kah? Krisis rumah tangga ni dia tak kira siapa. Sebab dia melibatkan jiwa. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu version orang lain, M. Sani. M. Sani dia bawa lagu tu macam tu. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu M. Sani. Lain tuan-tuan. Kalau tengok kepada P.Ramlee lain pula. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Lain P.Ramlee. Yang asalnya Ustaz, yang asalnya Dave Annan. Dave Annan lain. Ya apa nadil tuhavara ajene kesepe aiga. Dave Annan bawa dulu, P.Ramlee tiru. Bawa dalam cerita Tiga Abdul. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Ustaz semua hafal Ustaz ya. Al-Hafiz, apa tak hafal pula Ustaz. Orang agama pun ada krisis. Orang yang faham agama pun ada krisis. Orang yang faham agama, bila dia ada krisis, dia tak angkat tangan. Dia tak angkat suara. Dia tak angkat penumbuk. Dah tak ada suka, dah tak boleh hidup, lepas elok-elok. Dan dia tak akan burukkan pasangan dia. Mat, kenapa kau cerai dengan isteri kau? Tak ada jodoh. Takkan tak ada jodoh kan? Mesti ada sebab mak. Tak ada apa, jodoh tak ada. Okey lah. Dia takkan tak boleh kongsi kot. Tak ada apa okey. Kalau okey kenapa bercerai? Yang kau sibuk asal. Sibuk kau ni. Kau ni wartawan apa? Wartawan meletup ke kau ni? Dia takkan bongkar. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Berapa ramai yang bila bercerai, dia buka habis-habis. Dia buka sampai bak seluar dalam. Dia bongkar satu. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak tengok baik, bukan masa baik. Nak tengok baik, masa tengah bergaduh. Siapa yang diam? Siapa yang tak bongkar? Itulah yang baik. Kalau tengah baik, sedang mesra, memang baik. Abang, kenapa sayang? Tengah baik.
Abang, ya. Tengah mesra. Cuba ada krisis. Weh bodoh. Masa tengah sayang, cepatlah je lah, abi. Gaduh, babi. Nak tengok baik tak baik bukan tengah semesra. Bila ada masalah, walaupun ada masalah, sedang ada krisis, masih panggil abang. Abang tu. Senang-senang kata ke orang bodoh. Abang tak kata mama bodoh, abang tak cakap pun sayang bodoh. Dia masih bahasa diri dia abang. Dia masih panggil abang. Dia masih panggil isteri dia sayang lagi. Walaupun sedang bergaduh. Dia tak panggil, woi betina. Woi jantan. Orang yang agama, dia takkan keluar perkataan kotor-kotor. Itu orang yang kata orang agama. Dah tak dapat diselamatkan. Jumpa dengan Tuan Hakim. Kenapa nak bercerai? Kami dah usaha untuk menyelamatkan rumah tangga kami. Tapi kami gagal. Tak ada persetujuan Tuan Hakim. Ya, yang sebelah perempuan sama juga Tuan Hakim. Saya dah cuba, dia pun dah cuba, nampaknya tak ada persefahaman. Jadi kami ambil keputusan berpisah. Dah simple. Di luar mahkamah, wartawan tunggu. Boleh komen sikit? Boleh kan? No comment. Kita bercerai dengan cara yang baik. Kami tak ada apa masalah. Kita ada anak dan insyaAllah kita masih bekerjasama lah untuk jaga anak-anak kita. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Selaku betul lah. Dia tak cakap apa lah. Nampak tak? Itulah orang beragama, tuan-tuan. Kalau dia suka, dia jaga elok-elok. Kalau dah tak suka lagi, dah habis dah, dia takkan memburukkan, dia takkan mencederakan, dia takkan mengatakan bukan. Maka nombor satu yang membawa ketenangan jiwa ialah apabila kita dapat pasangan yang solehah. Ustaz boleh tahu tak ciri-ciri solehah tu macam mana? Pertama, bila tengok mententeramkan jiwa. Akak-akak cuba tanya suami, abang tengok saya, abang tenteram tak jiwa? Abang ni pening kepala. Bila abang tengok kamu, lagi pening kepala. Sudah. Peningkatan tu meningkat. Dah lah pening, meningkat pula pening tu. Tu bukan solehah. Tadi saya masuk mesyuarat dengan KRI Nu'man, Datuk Nu'man tadi. Lepas tu okey Datuk, saya nak pergi makan tengah hari lah. Saya belum makan pada pagi tadi lagi. Masuk satu kedai. Saya tengok perempuan tu, pelayan tu, yang dia ni macam aku nak ambil harta peraik dia pula tuan. Masamnya muka. Aku diminta duit peraik dia ke apa? Orang masuk kedai dia. Astaghfirullahalazim. Saya kata daripada aku maki dia, jom kita bercari kedai lain. Masamnya muka. Akak-akak janganlah masam muka dengan lelaki. Masam muka dengan pelanggan tak apa. Dengan suami masam tak siapa. Gugur amalan kita dengan sebab masam saja. Bila suami tengok mententeramkan jiwa. Suami bila isteri tengok, bila isteri tengok, isteri tenang. Bukan bila kita balik ke rumah, isteri menggigil. Anak-anak takut. Lari. Anak cakap, lari. Singa dah balik. Lari anak-anak, singa balik naik EX5. Balik dah. Senyap sunyi anak-anak. Alangkah seronoknya tuan-tuan bila kita balik, isteri sambut abang, anak-anak sambut ayah. Seronoknya. Bila isteri balik, suami buka pintu, sayang, seronoknya. Cuba kita buat mulai malam ni, kalau tak pernah buat. Dalam hati isteri tu mesti cakap, mesti minta sign ni. Baik semacam malam ni. Itu masalah kita tu. Bila berubah nak jadi baik, ada je syak yang bukan-bukan. Mesti ni tiba-tiba je ajak sembahyang subuh ni, mesti abang Tesla ni kata dia. Nombor 2,
Yang dikatakan solehah tu apa? Menjaga harta si suami. Kak Som, ya, pinjam motor, nak pergi sembahyang Jumaat. Motor saya rosak, Kak Som. Minta maaf lah, Din. Motor ni abang usuk punya, abang usuk engkau. Dia pergi Mekah, umrah. Tak dapatlah Kak Som bagi. Tak boleh benarkan. Nak pergi sembahyang je kot. Memang kau nak sembahyang, masalah dia suami Kak Som ni pergi umrah. Kak Som tak dapat kebenaran, minta maaf. Dekut lah Kak Som. Bodoh, dekut. Bukan aku nak jual motor dia pun. Semua je pun. Semua tuan-tuan. Itulah ciri isteri solehah, jaga harta suami dia. Aku kalau nak menikah nanti aku cari je Kak Som. Tak apa aku doakan abang usuk mati di Mekah, boleh menikah dengan Som. Dia menjaga harta suami dia. Masya Allah, hebatnya. Lihat, ini 1,000. 1,000 ni untuk belanja dapur. Baik abang. Tiba-tiba datang. Assalamualaikum, kami daripada Masjid Kutipan Derma untuk mangsa Gaza. Kak tak dapatlah sedekah. Kak tak ada duit. Takkan suami tak tinggal? Suami tinggal tapi untuk belanja dapur. Bagilah sikit. Tak dapatlah, dia pesan tu untuk beli beras import. Dia dah pesan dah. Pasal anak-anak tak makan beras tempatan. Oh. Jadi yang kutip derma, jangan cakap pula. Kedekut betul. Itulah ciri isteri solehah. Dia takkan bagi, melainkan izin daripada suami dia. Bang, ni kutipan derma ni daripada masjid untuk repair bumbung masjid. Boleh ya? Tak apa dia tanya, kita tak tahu tu. RM10. Betul lah tu. Dia tanya dulu. Yang ketiga, dia tak akan benarkan orang lain masuk dalam rumah dia, melainkan izin suami dia. Yang keempat, dia takkan buat puasa sunat melainkan izin daripada suami dia. Yang tuan-tuan kena faham, yang puasa sunat tu, kalau tuan-tuan ada di rumah. Kalau tuan-tuan pergi umrah 2 minggu, tak payah Kak Leha minta izin puasa Senin. Abang, hello bang, di sana pukul berapa bang? Oh, lepas subuh. Sini dah tengah hari bang. Abang lupa nak bagi tahu, hari ni hari Senin, mah puasa sunat tau. Nak minta izin abang lah. Abang izinkan mah. Tak payah Kak Leha oi, Kak Mah oi. Dia bukan ada di Senawang ke Jadah apa minta izin. Yang kena minta izin, dia ada di rumah, dia ada di Senawang, dia ada saja. Abang minta izin besok Isnin saya nak puasa sunat. Abang izinkan. Abang besok Isnin saya nak puasa sunat abang. Tak payahlah. Besok abang cuti. Besok kan cuti. Jadi bila cuti abang naklah makan dengan Mah. Nak makan sama-sama, lunch sama-sama, tidur sama-sama. Kalau kau puasa macam mana? Abang, saya nak cari pahala bang. Saya nak masuk syurga pun abang halang. Masa bila pula aku halang kau masuk syurga? Atau saya nak puasa abang tak bagi? Engkau layan aku, pahala. Engkau masak dengan aku, pahala. Engkau mandi dengan aku, pahala. Engkau tidur dengan aku, pahala. Engkau pegang tangan aku, pahala. Ni balik saat lagi akak-akak pegang tangan suami naik kereta, pahala. Bila akak-akak puasa, suami duduk sebelah, pukul 12 tengah hari, suami pegang tangan. Abang, saya puasa bang. Suami letak tangan atas bahu kita. Abang, puasa bang. Kang-kang terbabah bang tadi. Sebab tu kena minta izin dia. Sebab ni puasa sunat, dia ada di rumah. Kalau dia di Mekah, terbabah ke Jadah apa? Sebab tu tak payah minta izin. Kalau dia tak ada. Masya Allah. Jadi abang-abang, nombor satu yang mendatangkan ketenangan jiwa pada kita bila dapat isteri solehah. Yang kedua, apa yang mendatangkan ketenangan kepada kita? Bila kita dapat rumah yang luas. Bila Allah Ta'ala, bila Nabi sebut kepada kita, wal maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang selesa, wasi', luas. Ustaz, adakah kita nak buat rumah besar-besar Ustaz?
20 bilik, 10 bilik. Buatlah kalau kau mampu. Tapi siapa nak mok lantai? Bilik banyak sangat pun anak 2, bilik 10, siapa nak tinggal? Hantu. Saya ceramah baru ni tuan-tuan. Saya duduk satu hotel, dua malam duduk. Saya bukan jenis tidur malam, saya tak tidur. Malam-malam saya tak tidur. Saya ni adik-beradik burung hantu, jaga. Tak boleh tidur malam. Saya lepak, saya duduk membaca. Kemudian saya pun tengok dekat tempat baca kopi tu, baca teh tu, cerik tu, kettle. Oi, ada juga engkau sini. Dengan hitam berbulu tu tengok saya tu. Oh, aku suka engkau lah. Dia kata aku sudah pun nak rehat. Saya cakap itu. Saya tak ada pula terjun tuan-tuan. Duduk tingkat 10 tuan-tuan. Terjun kan mati kan. Kalau saya menjerit malu pula. Ustaz Kazim takut ke hantu. Viral pula tuan-tuan. Kalau saya kecoh-kecohkan nanti orang viral. Hotel ni berhantu. Jangan duduk. Maka saya duduk sebilik dengan dia. Diam. Saya baca doa, baca ayat-ayat. Dia belah. Lari dia. Malam kedua, habis ceramah orang ajak makan, saya tak makan malam. Tuan-tuan, jemput saya ceramah ni simple. Tak payah makan, tak payah minum, tak payah. Saya bukan makan malam-malam, saya makan nasi. Malam saya tak makan. Tentu ingat senang makan malam. Nasi senang. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Saya tak makan nasi. Saya dinner saya tak makan. Siapa-siapa tak makan tuan-tuan. Simple punya saya ni. Tak payah sediakan hotel. Saya tak mau. Tak payah tunggu di tol. Tak payah ambil di mana-mana pun. Saya cari sendiri. Saya tak kisah masjid kecil ke, masjid besar ke, surau ke, tadika pun saya pergi. 5 orang datang ceramah pun saya ngajar. Saya tak minta syarat 5,000, 10,000 idak. Saya nak kehadiran mesti 5,000. Tak. 5 orang pun saya pergi. Baru ni saya pergi surau. Betul 5 orang. Tu imam, budak 2 orang, 3 saya. Driver, PA saya. 5 orang kami yang belasah je lah. Habis-habis salam, Tok Imam terkejut tengok saya kat belakang. Ya Allah Ustaz. Ustaz sembahyang sini ke? Ya kata ceramah. Bukan sini Ustaz, depan. Patutlah 5 orang. Astagfirullahalazim. Hei, Wis ni penipu betul tuan-tuan ni. Jangan percaya sangat dengan Wis ni. Menang Tok Imam tengok-tengok saya kat belakang. Bukan sini Ustaz, depan lagi Ustaz. Oh, memang surah ni tuan-tuan imam jadi ni. Saya imam Ustaz ni, yang budak-budak ni. Ini cucu saya. Oh, cucu 2 orang. Malam ni tak ada orang ke? Selalu ramai. Malam ni dia orang pergi sana. Ustaz pergi ceramah. Oh, patut tak ada orang. Penuh surau aku kalau sembahyang. Adalah 4 orang. Astagfirullahalazim. 4 orang tu bagi dia dah ramai sangat dah tuan-tuan ni. Saya punya simple tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak ajak-ajak saya makan ke apa, saya tak mau. Taubat lahum saya tak mau. Habis makan dia orang ajak juga. Saya sebab naik kereta dia orang. Kereta saya tak bawa, dia orang terpaksa ikutlah. Bila lepak pukul 11, 12, pukul 11, 12 dia jawab dia. Balik ke hotel, cuci apa semua, mandi, bersih badan, lepak. Pukul 4.30 dia datang balik. 4.30 pagi. Dia duduk selongkar plastik. Saya kata bilik orang sebelah apa pukul 4.30 pagi kau ni unboxing ke bernama apa? Dia buka kekrak. Saya bangun, dia selongkar tong sampah saya. Lapor gamaknya jin ni. Buat. Esok saya kemas. Buat. Kau nak selongkar kau buat. Begini muka. Saya rakam tuan ni. Saya rakam 15 minit saya rakam. Rakam seletak dekat bantal tau. Saya rakam lantak engkau aku rakam dia esok aku viral. Pagi besok saya tengok balik yang rakaman saya putih semua. Dengar bunyi putih.
Ya Allah, rupanya tersilap kamera. Kamera tu letak ke arah bantal. Memang putih lah. Bodoh betul. Saya jarang merakam. Saya perasan ambil gambar macam tu. So saya perasan bila video kena macam tu lah juga mengadap sana. Rupanya letak kamera yang 3 kat belakang tu mengadap baru betul. La ilaha illallah. Kalau tidak boleh saya tunjuk pada tuan-tuan. Ustaz bagilah tahu nama hotel tu apa. No. Nanti lingkup bisnes dia. Rumah. Patut yang bawa saya ceramah tu kata, Datuk, kenapa duduk hotel tu? Hotel tu tak ada orang tu. Saya pun cakap pada PA saya rasa Faiz, kita berdua je duduk hotel ni Faiz. Betul tuan-tuan. Manusia berdua, tapi hak lain tu ramai. Berapa banyak yang rumah besar, bilik banyak, dia tak duduk. Siapa yang duduk? Sebab tu, kena faham rumah yang luas tu apa? Yang pertama, rumah yang luas tadi bukan rumah besar. Rumah yang luas ialah yang pertama bersih. Luas, kita masuk lapang je rasa bersih je langsir tu, ya Allah, kusyen bersih. Sebab tu orang Arab dia tak pasang kusyen macam kita tu. Saya pergi rumah kawan saya di Mekah, rumah dia 4 tingkat. Satu bahagian rumah tu untuk makan saja. Satu tingkat lagi untuk lepak-lepak. Dia punya sofa yang duduk menyandar kat dinding. Tengah-tengah lapang, menyandar duduk. Yang di atas tu sofa besar-besar. Untuk anak-anak dia. Tengok TV begini. Makan pula ni. Tu bilik perempuan, ni bilik lelaki. Mak dia duduk ngendak tengok saya tu Arab tu. Kejap dia tengok saya. Nak makan sekali tak boleh. Mendak dengan mak dia ngendak saya. Dia tiap-tiap kali dia ngendak saya bye-bye. Cakap dia bye-bye. Tutup. Tengok je lah makcik. Tak ada siapa nak ngurat makcik. Orang Arab style dia macam tu tuan-tuan. Dia bagi lapang rumah dia. Tengah-tengah ni lapang. Dia buat tempat menyandar keliling yang kusyen warna merah tu. Duduk menyandar. Duduk hogah. Orang Arab ni. Jadi yang pertama, rumah lapang tu apa? Bersih. Sebab tu kalau kita dapat suami pembersih seronok. Ini rumah 3 getah. Rumah 3 getah. Kahak. Dia buang kahak di sebalik 3 getah. Tuan-tuan bayang tak? Batuk. Tutup dengan 3 getah. Ada yang tu kita hop dia buang kok tingkat nakor. Tak lepas cermin tu pula meleleh. Allah, unsinnya tuan-tuan. Itu belum masuk yang isap ceruk. Yang duk tenyeh ceruk dekat jenang tingkap tu. Hitam jenang tingkap tu. Allah, nombor 1 bang, jom bersih bang. Tandas biar bersih bang. Jom kita tolong isteri kita. Ni tandas kotor, dapur kotor, segala plastik. Plastik maidin, plastik aion, plastik pasar malam, plastik simpan, sumbat. Bukannya pakai pun. Berselerak kabinet tu. Buka terung selah, tunggu. Tutup balik. Entah. Oi. Kadang-kadang kita panggil bomba datang rumah, ada ular, bomba pun datang. Tengok dia buat live, ya Allah, rumah seleraknya. Ular kata ni rumah aku ke rumah orang. Jom abang-abang, kakak, kita tolong bagi rumah kita bersih. Malaikat masuk, wangi, malaikat datang. Di dalam dia ada semayang, di dalam dia ada jamaah, di dalam dia ada doa, dalam dia ada baca Quran. Ni dalam dia daripada subuh sampai ke subuh karaoke tak habis-habis. Tahulah kamu tu bekas penyanyi, tapi tak payahlah. Dia begini main drum dalam rumah tu, tuncang umur dah 70. Jiran memekak, ya Allah, malam nasi aku dapat drama. Ada yang duk karaoke. Hak penyanyi duk bawa Air Ramli. Oh Mas Ayu, Fatimanan Ayu. Mai isteri dia pula Ramli Sarip. Oh teratai bunga indah. Apa masalah dia orang ni tuan-tuan? Cubalah tukar dengan zikir.
Orang yang berzikir, Allah hapuskan dosa dia. Orang yang baca Quran, Allah hapuskan dosa dia. Dalam rumah tu jadi cantik. Ustaz, kalau dosa dia dah dihapus, nak hapuskan apa lagi Ustaz? Tiap-tiap hari dia berzikir. Jiran-jiran dia dapat manfaat daripada zikir, daripada Quran yang kita baca. Yang ketiga, apa dia yang dikatakan rumah yang luas? Rumah yang tadi disebutkan oleh pengurusi tadi. Rumah yang kita anggap sebagai syurga. Tempat yang paling lapang, tempat yang paling seronok, tempat yang tak ada masalah bagi kita ialah rumah. Sebab tu akak-akak bila balik rumah, hak di luar tu tinggal. Saya banyak ada masalah? Banyak, oh tuan-tuan. Terlalu banyak masalah. Tuan-tuan pun tahu. Ustaz yang paling banyak kontroversi dalam Malaysia ni Ustaz Kazim. Ada masalah ni. Tapi saya tak pernah bawa dalam rumah saya. Sebab saya nak jadikan wal maskanul wasi'. Kadang-kadang isteri tanya saya, abang tak dibenarkan ceramah di negeri tu ke bang? Tak adalah. Abang ni orang ni dalam TikTok, dalam oh ya ke? Saya tak akan beritahu pada dia. Sebab saya nak anak saya seronok, isteri saya seronok, anak gadis saya seronok, anak teruna saya seronok, saya nak cucu seronok. Saya tak mau balik rumah tu masak. Abang minum bang? Abang minum? Nantilah. Minum. Orang banyak masalah. Oh, yang tu yang tak mau. Isteri itulah dengan pakai kain batik, dengan pakai baju kum, bancuhlah kopi. Bawalah ke dapur. Kacaulah kopi, bawalah ambil biskut, kepala lutut, bawalah dekat suami dia. Minum bang? Kena jerekah. Aku cakap sagi-sagilah kau pekak ke apa? Orang banyak masalah. Minum. Oh, dia ambil air tu dia masalah dia dah masak, dia dah jamu air, minumlah. Seolah-olah tak ada apa masalah, tuan-tuan. Jom kita wujudkan suasana macam itu. Saya pegang prinsip macam itu, tuan-tuan. Saya sakit, saya tak bagi tahu isteri saya. Saya masuk uat, saya tak bagi tahu. Saya kena serangan jantung, ceramah di Kelantan . Masuk ICU. Masuk CCU. Mula-mula ICU, lepas tu keluar, masuk biasa wad kecemasan, lepas tu masuk CCU. Daripada kecemasan, masuk ICU, lalas pindah CCU. ICU, semuanya ada ni, you semua. Mula-mula kecemasan . Saya dalam ambulans tu, saya cakap pada Rafi, PA saya. Kamu jangan beritahu siapa, jangan beritahu kak. Jangan beritahu Kak Izzah. Siapa pun jangan beritahu. Saya masa tu duk fikir nak mati dah. Malam ni lah dah. La ilaha illallah. Kalau mati pun alhamdulillah. Mati tengah ceramah, tengah dakwah, alhamdulillah. Masuk kecemasan. Waya sana, waya sini. Masuk sana, mai sini, buah lidah apa semua. Pukul 10.30 kecoh. Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal. Waktu tengah sibuk-sibuk tu, PA saya cakap, Datuk, Kak Izzah call. Nak cakap apa? Diam-diam sudah lah. Tak saya cakap apa, diam-diam sudah. Datuk dia tanya, Datuk macam mana? Ada lagi ke? Astagfirullah. Sebab dalam Facebook kata Al-Fatihah. Yang paling saya tak boleh lupa, bapa mertua saya di Kedah. Kawan-kawan dia telefon, Haji Kadir, ya, Ustaz Kazim nak bawa ke mana ya? Nampak tuan tu? Dia nak bawa ke mana? Taklah dia nak bawa ke Ipoh ke nak bawa Kedah? Nak bawa balik Ipoh ke nak bawa balik Kedah? Tak tahu, dia duduk di Kota Baru, tak tahu. Dan tu nak tanya tu, nak bawa balik ke Ipoh ke nak simpan di nak simpan, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Mati, tuan-tuan. Saya tak cakap.
Pasal apa? Saya tak nak bagi rumah susah, saya tak nak bagi anak-anak saya susah. Tak mau tak. Besok seorang tak apa. Kita nak lahirkan rumah ni, wal maskanul wasi', rumah yang luas, yang kita bawa masuk dalam rumah dia keceriaan, keseronokan, ketenangan, kebahagiaan. Simple. Ni orang duk tanya saya, ustaz tak boleh ceramah. Ustaz tak ada tauliah ke? Ada, tauliah ada. Habis tu kenapa tak boleh ceramah? Manalah saya tahu. Dah orang tak bagi, sudah. Saya punya prinsip sangat-sangat senang. Apa keputusan daripada pihak berkuasa, membenarkan saya, tak membenarkan saya berceramah, saya akur saja. Kalau dibenarkan, saya datang. Tak dibenarkan, saya tak datang. Saya takkan membawa suatu keadaan yang mengeruhkan suasana di antara masyarakat. Saya tak mahu. Tak mungkin ustaz tak ada tauliah. Saya ada tauliah. Habis tu kenapa dia orang tak bagi? Mana saya tahu. Dah dia orang tak bagi, sudahlah pihak berkuasa. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya kena akur. Sudah. Bukan bermakna bila saya tak dibenarkan ceramah, negeri itu lumpuh. Tak ada lah. Beribu ustaz lain boleh ceramah lagi. Saya yang belum cukup baik untuk dibenarkan berceramah. Walaupun dah ceramah 33 tahun. Simple. Tak payah gaduh-gaduh apa. Hormat. Buat apa kita nak ngutuk? Tak payah ngutuk mufti. Mufti itulah yang bagi tauliah kat saya. Apa-apa dia kata pada dia. Bukan dia punya arahan. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya duk baca komen-komen ni. Mufti buat apa? Jangan cakap apa. Dia ulama', dia tok guru. Kita tak tahu apa, dia diam sudah. Dan bila akurlah. Simple tuan-tuan. Sebab saya tahu, saya hanya penceramah bebas. Saya bukan kerja kerajaan, saya bukan tetap, saya adalah orang biasa. Panggil, datang. Tak dipanggil, dah. Tak payah nak kecil hati. Dan benda tu saya takkan bawa pada isteri saya. Saya takkan cerita pada anak-anak saya. Tapi hari ni tak boleh nak cakap apa. Kita ada saluran media macam-macam. Sekejap saja boleh timbul. Akhirnya jadi tak seronok. Saya tak mau. Kita dalam rumah kita ada benda yang tak seronok. Tengok isteri tak seronok. Tengok anak-anak tak seronok. Tengok suami tak seronok. Saya tak mau. Saya ada 5 orang anak. Seorang dah kahwin. 4 bulan depan dia konvo. Yang 3 dah habis belajar. Tinggal lagi 2. Perempuan 2 orang. 5 anak saya ni tuan-tuan, semua binti Muhammad saja. Dia duduk di universiti, duduk di sekolah, belajar di asrama. Nur Kishratul Amal binti Muhammad. Tak ada Kazim. Jangan letak nama ayah Kazim. Nanti orang kenal Waina anak ayah Buh Muhammad ya. Resmi baru Buh Muhammad Kazim. Bila pensyarah tanya nama Amal binti Muhammad. Okay. Sebab bukan semua orang kenal. Bukan semua orang suka ayah. Bukan semua orang suka ayah. Ada yang suka, ada tak suka. Nanti kalau dia tak suka, dia kutuk ayah, nanti Waina terasa. Satu anak saya tu, dia telefon mak dia. Mak, lecturer saya ni mak, dia kutuk ayah. Loh. Dia kutuk ayah dengan ustaz daripada Terengganu tu. Loh, kat saya apa pula? Tak ada kena-mengena. Ustaz Kazim tu, dia perempuan, dia tak tahu anak Ustaz Kazim depan dia. Saya kata rakam. Waktu dia cakap nama ayah, rakam. Nanti ayah hantar pada kementerian. Hang mengajarkan, hang masuk. Saya tak kenal dia, tiba-tiba dia kata, bila dia tahu anak saya depan dia, terus sakit jantung tu. Kita profesional. Mengajar. Buat apa kita nak kata pada orang? Kalau awak tak setuju dengan ayah dia, jumpa ayah dia. Jadi dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ada orang yang menunjukkan kebencian secara direct. Dan dia tunjukkan pula pada orang yang tak sepatutnya.
Sebab tu saya kalau boleh saya aci tuan-tuan tak bagi tahu pun isteri saya pun jangan duk cerita dalam Facebook. Saya tak bawa tuan-tuan nama anak saya, nama isteri saya dalam Facebook. Ada tuan-tuan tengok muka anak saya dalam Facebook saya? Tak ada. Saya takkan buka. Pasal apa? Saya nak lahirkan wal maskanul wasi'. Rumah saya luas. Maksud bukan luas ni besar, tak. Seronok dalam tu, lapangnya, seronoknya, tak ada apa-apa. Yang susah, yang orang benci, yang orang tak suka, biar saya seorang. Anak-anak jangan rasa benda tu. Saya pegang pada hadis ni. Jadikan rumah kita seronok untuk didiami, seronok untuk diduduki. Kita rasa selesa dengan bersih, dengan baca Quran, dengan semayang berjamaah, seronok. Bila kita masuk dalam rumah tu, kita rasa selamat sangat rumah kita. Bukan bila tengok suami masalah, tengok anak masalah, tengok menantu masalah, pergi ke dapur masalah. Ada suami tak pernah buka dapur gas. Isteri bersalin balik kampung, tok tak. Macam mana nak buka? Selama ni dia masak macam mana? Tok tak. Dia tak nak ambil tahu pun. Isteri dia bersalin di nu, habis pantang di rumah mak dia buat betul dia. Telefon. Leha. Dapur gas ni dah habis ke apa? Gas ni. Ringan semacam je. Dah habis dah tu abang. Pergilah panggil, minta tukar. Nombor dia mana nombor? Nombor apa? Nombor kedai gas ni mana? Tak pernah ambil tahu tak. Allah, abang-abang weh. Kita ubah perangai kita. Kita ubah, kita jadi satu suami yang isteri rasa seronok. Isteri duk mengadu, bang, orang ke apa orang duk berlari atas bumbung bang. Musang. Dah 6 kali dia mengadu. Carilah perangkap. Macam mana nak tangkap musang tu? Duk berlari tengah-tengah malam. Kita nak asal lari hantu. Sebagai suami tuan-tuan, kita kena tunjuk, aku akan jaga rumah ni. Ini tidak melompat ke katil. Leha! Kenapa abang? Lipas. Astaghfirullahalazim. Bila wasiatnya? Yang ketiga, kata Nabi, wal jarus salih. Nak bagi rumah tangga kita bahagia, nak jadi kita bahagia, sebelum beli rumah, sebelum buat rumah, tengok jiran terlebih dahulu. Tengok kejiranan dulu. Masjid di mana surau di mana Masa nak beli taman perumahan punya projek housing, tanya dekat pemaju tu, assessment dia, ini lapang dia apa? Ini taman kanak-kanak lah, ini taman permainan lah, ini padang semua lah, ini ada. Masjid mana surau tapak? Inilah ini surau. Sini rumah-rumah sudah ini sudah ada, ujung ini sudah ada, ini sudah habis, ini satu row saja belum ini. Kalau encik beli sini dekat dengan masjid lah. Oh tak nak. Oh saya ingat you mau dekat masjid, senang pergi semayang. Tak lah, nanti kalau dekat-dekat bising lah dia. Saya nak tidur susah. Lah. Menong Cina lah. Jenis ni modal juga. Kita tengok. Ini sudah beli. Ini lot ini lot apa? Ini lot bumi lah, lot bumi. Ini sudah ada tanda itu pangkal sudah ada beli lah. Ini semua lot bumi semua lah. Ini bukan lot bumi lah. Ini non bumi lah. Okey. Ini padang. Ini tapak masjid ya. Itu belakangnya dia kosong. Ini kubur lah. Kubur. Tuan-tuan oi, sebelum beli rumah tengok jiran, jangan dah buat rumah. Sudah. Tengok depan. Sudah. Lama-lama tak sudah. Sebab tu kita tengok imam. Rumah imam di mana? Saya lorong 8. Oh, lorong 8. Sebelah rumah imam siapa? Bilal. Oh, Bilal. Depan rumah pengurusi masjid. Pengurusi, oh bagus. Ini semua kaki surau ni, kaki masjid. Ada lagi tak kosong sana? Ada belakang rumah pengurusi. Dia nampak tak? Sebab ada orang dia kata, ustaz, kalau kita duduk dengan orang kita payah kan? Orang kita mulut mendak ku tingkap,
Mengedak kat pintu, semua ada Ustaz. Baik kita cari orang yang tak campur kan. Kita senang kan. Eloklah bang, kalau abang mati 4 hari baru orang tahu. Kadang-kadang abang buka pintu dapur, orang sebelah dapur buka. Asap makanan dia masuk rumah kita. Anak bau. Sedap kan mama? Sedap kalau kat engkau tadi tu. Tu biar awak goreng, kamu tahu tadi. Oi, tuan-tuan, untungnya dapat jiran yang baik. Tak dengar anak dia menangis. Ini anak menjerit, sakit, ayah sakit, mak tolong. Kita ni tak tidur. Ada Gaza ke sebelah rumah aku ni, ya Allah. Tolong sakit ayah, buat lagi. Apalah jahat benar kau ni. Budak kecil pun kau belasah. Aku terajang kan. Kita kalau jumpa bapak yang duk dera anak ni, kita rasa nak buat smackdown. Soal lagi aku buat macam ni sekejap lagi. John Cena kan. John Cena. Siapa Ustaz? Mana saya tahu. Tanya yang gelak. Dia tahulah. Begini Ustaz ni. Allah. Ya, tapi saya di mana ke? Kat supermarket mana ke saya pergi hari tu. Bapak dia punya sabar dengan mak dia. Anak dia nak beli barang apa atau mak pak tak nak beli. Bergolek-golek depan orang baru. Nak saya tengok. Bapak dia nanti kita balik ya. Kan rumah dah ada dah. Mak dia tenang. Ui, kalau setengah orang dia buat ni. Oh, itu ada taker tuan. Tapi mak ni sabarlah. Ya Allah, pak ni sabar. Saya depan mata saya tuan-tuan, satu orang lelaki dia pijak anak. Depan mata saya. 3 anak dia pijak. Anak tangga. Oh, Masya Allah. Tak pernah faham. Tak faham tuan-tuan. Cilaku punya ustaz ni. Allah seronok tuan-tuan. Dapat jiran. Saya duk tengok dalam YouTube kan. Ampayan sebelah hujan turun. Jiran tu kain supaya ampayan kain tu masuk bawah pos. Tak kena hujan. Allah. Baiknya ada juga jiran sapu-sapu sampah, tengok kiri kanan buang sampah rumah jiran. Jahatnya. Nasib kita lah tuan-tuan, rezeki kita lah. Ada yang parking depan pintu pagar, nak keluar tak boleh, nak masuk pun tak boleh. Allah seksanya hidup kena dapat jiran jahat. Bayangkan dapat jiran baik. Yang ni saya dengar dalam Klasik Nasional. Cerita pengalaman dia dapat jiran baik. Saya duduk dalam kereta tu, duduk dengar seronok tu, duduk bayang tu. Aku namakan diriku sebagai As. Suamiku seorang bekerja dengan jabatan kerajaan. Dan aku juga bekerja. Kami berpindah di satu rumah yang baru. Di satu kawasan perumahan. Jiranku bernama Kak Leha. Oh, orangnya baik sangat. Kak Leha janda. Kadang-kadang dia menghantar makanan kepada aku. Dan kami tidak perlu masak, dia yang masak. Kadang-kadang ampayan kain dia yang angkat. Malah disturut melipat pakaian kami. Ya Allah, beruntungnya dapat jiran yang baik macam Kak Leha. Tetapi panas kusangkakan sampai ke petang. Rupanya ribut di tengah hari. Rupa-rupanya Kak Leha telah bermadu dengan aku. Oh, sudah. Saya tengah duduk menyana, duduk feeling tu tegak pada dalam kereta kan. Ya Allah, begitu besar ujian yang kau berikan kepada aku. Rupanya suamiku telah lama berkahwin dengan dia. Patutlah dia masak kepada aku. Ya Allah, beratnya ujian. Berat kepala otak engkau. Suami engkau ada je di rumah 24 jam. Bayangkan suami yang dah hilang 6 tahun tak boleh balik. Berat ujian apa dia menikah 2 je pun. La ilaha illallah. Bukannya dia mati ke tak balik ke hilang tak apa ada kubur. Relax lah kak. Ini tidak. Ya Allah. Ini parah ni. Tenang. Ini parah ni. Parah apa ke benda Salah betul kita ni tuan-tuan. Itu yang ada satu perempuan tu buat temu janji dengan saya nak jumpa. Ya, sila kak. Saya kalau orang jumpa saya letak jam. Setengah jam.
Set. Okey, masa berjalan. Suami saya kahwin 2. Okey. Masalah, dia berbohong dengan saya selama 25 tahun. Oh, maksud bohong, dia tak cerita yang dia kahwin selama 25 tahun. Oh, Ustaz bayangkan Ustaz. Suami jenis apa Ustaz? Dia balik malam-malam ada Ustaz. Tapi dia dah kahwin 25 tahun. Loh. Macam mana kau boleh tahu? Satu hari dia mandi, petang, telefon dia bunyi, lap, LAP. Bila akak angkat, diam. Hello. Bila suami akak habis mandi, abang, ni, lap telefon. Siapa bang? Oh, lembaga air Perak. Ada lah tu masalah air ke apa tu. Apa petang-petang pukul 6.30 telefon, office hour bilanya bang? Ada lah tu. Tak ada, saya tak puas hati bang. Abang call balik. Kenapa dia diam? Kalau betul lembaga air, biasa dia jawab. Masalah tunggakan ke apa ke? Call sekarang balik abang. Betul? Dia telefon Ustaz. Dia telefon, abang, malam ni datang tak? Siapa ni abang? Abang-abang ni. Cakap abang. Bopang-bopang mengaku Ustaz. Madu saya Ustaz. Loh. Dia tipu 25 tahun Ustaz. Betul? Saya marah dia, abang tak guna, jantan tak guna. Sekarang abang berambus pergi rumah betina tak guna tu. Dia pergi, dia melompat pergi Ustaz. Loh. Yang akak suruh dia pergi buat apa? Jadi Ustaz malam tu saya tak boleh tidur Ustaz. Jadi saya ambil air semayang, saya baca Quran, saya semayang. Saya kata selama ni saya tak pernah semayang malam. Asyik layan suami je. Bila suami tak ada Ustaz, saya layan Allah. Saya baca Quran, saya layan Allah. Dulu saya layan dia. Saya rasa tenang Ustaz. Oh, betul? Besoknya saya puasa Ustaz. Dia tak ada Ustaz. Saya rasa seronok Ustaz. Bila dia balik, saya layan dia. Bila dia pergi rumah sana, saya layan Allah. Ya Allah, tenangnya Ustaz. Atau apa masalah akak? Akak nak cakap, kalau nak bagi, Ustaz tolong cakap dalam ceramah, kalau nak tenang, bagi suami menikah lain. InsyaAllah tenang. Jadi akak-akak, saya cuma menyampaikan amanah dia. Jadi jangan marah pada saya ya. Rasa macam berdosa Tuan Haji kalau simpan pula amanah pada makcik ni. Cuba tengoklah kalau nak rasa tenang. Dan yang keempatnya ialah wal markabu hani, kenderaan yang selesa. Dia tak sebut kenderaan yang besar. Lagi besar kereta, lagi mahal kereta, lagi banyak masalah. Banyak spare part kena bayar. Tadi saya masuk jalan daripada hotel tadi, dah bunyi dah. Krek. Saya kata kat driver saya, kau orang tak dengar ke bunyi kereta ni? Batu ke, kayu ke, masin ke, masam ke? Lalas saya turun kereta, kau duduk tempat saya, kau pusing pula. Dengar dah Ustaz. Kereta dia nak membantu kita, tapi kadang-kadang dia makan lebih daripada kita makan. Maka belilah satu kereta yang selesa untuk kita pakai anak beranak. Carilah satu kereta yang menjadi selesa. Start boleh hidup, start boleh berjalan. Abang-abang cari motor yang selesa. Ini tidak, habis semayang motor hilang. Yang ni jadi kat saya waktu saya jadi imam masjid. Ustaz, motor saya hilang selepas subuh. Haji kunci tak? Kunci Ustaz. Saya tak bahagian dalam Ustaz. Yang luar dia orang tak ambil, yang saya pula dia orang ambil. Tak apalah, pergilah report. Ada satu jemaah kata, kamu tak ada zakat. Semayang Zuhur dia datang, dia bawa bil zakat, resit zakat. Bila aku tak bayar zakat? Nampak ni? Pandai-pandai kata aku tak bayar zakat, motor aku hilang. Sabar, tenang je, parah ni, tenang. Kita pegang macam Nabi cakap. Kalau kita hilang satu barang, kita minta pada Allah gantikan yang lebih baik. Haji pegang yang tu. Allah nak bagi motor baru je, sabar je. Kita buat sembahyang hajat. Isteri dia datang jumpa saya. Ustaz, tak payahlah buat sembahyang hajat. Motor tu dah lama Ustaz, biar dah hilang Ustaz. Saya agak bini dia mencuri Ustaz.
Kenapa? Dia kata tiap-tiap kali Abang Haji nak pergi masjid, dia yang tolak motor tu. Tolak. Laki dia masuk gear. Bio dia hilang Ustaz. Tak larat menolak. Astagfirullahalazim tuan. Akhirnya dia beli motor baru. Nampak lah Haji? Kalau lah Haji tak hilang motor hari tu, tak merasa motor ni. Sekarang pakai starter dengan jari je. Hehehe, dia gelak tuan-tuan. Isteri begini, begini Ustaz tu dia. Abang-abang oi, sampai bila nak seksa isteri kita? Tolaklah kuat sikit. Kawan tu gaul, nak tolak apa tuan-tuan? Nak bagi tenang tu biarlah kenderaan yang selesa. Bukan kereta yang mahal. Bukan kereta juta-juta. Tak, yang selesa pada kemampuan kita. Luas untuk anak-anak kita duduk. Tak apa. Saya pergi ceramah tuan-tuan naik R3. Proton R3. Pergi Kuala Lumpur naik. Senang. Cilok sana boleh. Parking sini boleh. Sini boleh. Konon tak? Gini duduk belakang, tidur lena duduk kat belakang. R3. Cuma apa masalah saya? Rela tak bagi masuk. Halo, parking luar. Bila saya buka tingkap, saya Ustaz Kazim. Oh Ustaz Kazim. Takkan R3 kot. Astagfirullahalazim. Apa handle benar kat R3 ni pun. Selesa pada saya minyak jimat. Sebab kadang-kadang ceramah tak dapat duit pun. Diorang tak kasih duit pun. Orang tak bagi pun duit tuan-tuan. Jadi bila naik R3 tu rasa beban tu kurang sikit. Kadang-kadang kalau pergi ceramah, bayaran dia cukup-cukup untuk hotel dengan minyak je. Tol je. Apa pun tak ada. Jadi saya rasa naik R3 tu bagi saya seseronok. Ada orang nak beli Ustaz. Saya pakai dua. Satu Iswara, satu R3. Iswara tu saya dah pakai berpuluh-puluh tahun. Saya beli tahun bila tuan-tuan? 2000 berapa sampai sekarang saya pakai. Ada orang nak beli, tak mau jual. Saya selesa dengan kereta ni. Minyak jimat, spare part senang. Saya nak jalan jauh okey lah. Saya jaga maintain elok-elok, tak pernah meragam. Pergi ceramah pun kalau dia orang bagi 300 pun clear lah. Pas duit minyak, pas duit makan jadi lah. Syukur dah tuan-tuan. Yang menenangkan jiwa kita walaupun kereta dia biasa-biasa sahaja. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa bahagia, nombor satu, kita didik jadi isteri solehah. Didik diri kita jadi suami soleh. Yang kedua, kita bina rumah tangga kita yang luas, seronok, lapang, bahagia dalam rumah. Yang ketiga, kita cari jiran yang baik dan kita menjadikan kita jiran yang baik. Dan yang keempatnya, jaga kenderaan elok-elok, servis elok-elok, maintenance jaga elok-elok. Jangan kedekut untuk buat tu kereta saya tu tayar dah bunyi dah, tak apa benda bunyi, esok lusa nak awak pergi dah. Jangan biarkan dia sampai meragam tengah jalan. Jangan. Pasal meragam tengah jalan saya tak boleh. Hari tu saya ceramah di Pahang, tayar pancit pukul 12.30 malam tengah-tengah hutan. Hujan, kereta tak ada, jalan hutan pula tuan-tuan, kami bertiga. Itu pun dalam kereta saya ada torchlight. Torchlight saya kalau suluh sampai ke ujung sana. Dia tuan-tuan punya luas. Tak nampak lagi, buta driver tuan-tuan. Begini suluh. Beli khas torchlight tu. Senang tuan-tuan. Dalam kereta saya ada yang pump untuk angkat kereta tu. Kita tak mau duduk-duduk bila. Semua guna elektronik ni, naik hidrolik semua. Supaya senang untuk tukar tayar. Tuan-tuan kena buat dah benda-benda tu. Kena cari jalan dah. Ini bila kereta rosak tengah jalan, pergi ambil pelepah. Pergi tok ujung tu. Main motor. Holik nama dia tuan-tuan. Holik tu. Pergi letaklah 3 segi dengan lampu suluh. Saya beli mahal pun tak apa lampu tu tuan-tuan. Janji keselamatan saya, keselamatan pegawai-pegawai saya dengan orang yang datang tu. Jangan pergi rempuh. Dan saya waktu nyembang dengan orang-orang plus, dia kata, Datuk, kalau di highway, kalau pancit, Datuk janganlah berhenti. Datuk jalan pelan-pelan, rosak tayar pun rosak lah. Daripada rosak Datuk, pergi dekat R&R yang berdekatan, tukar di sana. Sebab kereta laju Datuk, blori Datuk tu, kadang-kadang mereka tak perasan, mereka rempuh. Tayar punya pasal, dengan kita mati sekali. Setakat nak tukar tayar 2-300 tak apa. Ini nasihat saya, baik, arahan diterima.
arahan diterima. Jadi saya orang yang berjalan 33 tahun tuan-tuan. Macam-macam benda saya jumpa. Ni masalah kenderaan. Driver saya dia tak tahu signal dekat kereta. Asyik keluar signal dia padam. Asyik keluar signal dia padam. Lama-lama flat tu tayar, tak boleh berjalan. Saya tanya dia. Dia tak bagi tahu ke tayar pancit? Tak ada. Takkan tak ada, mesti dia abang hang. Ada lah tapi saya padam. Memanglah. Lah berhenti tu tak boleh jalan tu. Aku nak ceramah macam mana ni? Nak pergi Kuala Lumpur. Slim River. Macam mana ni? Tengok-tengok lori berhenti. Kenapa tak? Tayar pancit. Tayar spare tak ada? Jenis ni tak ada spare boy. Kena naik onto towing. Ustaz nak mana Ustaz? Kuala Lumpur. Naik lori boleh? Boleh Saya naik lori tu. Begini duduk sebelah tu bangga. Buka cermin tingkap, cermin lori duduk ni. Sampai tempat ceramah naik lori. Lagi sekali rela tak tahan. Lori tak boleh pakai lori. Ustaz Kazim sini. Ustaz Kazim nampak tuan-tuan naik lori. Lori pun lori dah tuan-tuan. Itu yang selesa pada saya pun. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Jadi kalau nak jemput, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Terima kasih pada Tuan Haji. Terima kasih pada semua yang menjemput. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan nak derma kepada sekolah saya tak minta derma apa pun. Tuan-tuan beli je lah. Kopi ala Kazim lah. Di kiri kanan tuan-tuan ada gerai-gerai daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Yang paling duk viral sekarang ni ialah kopi ala Kazim. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk cawangan baharu Pusat Pendidikan Al-Barakah nak buat pondok yang baru di Sungkai, Perak. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.